Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita hadir berkumpul di rumah Allah pada petang ini bagi meneruskan siri majlis ilmu kita. Kita menggunakan kitab penawar bagi hati, kita sampai pada muka surat yang ke-75, tajuk yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Kata dia, ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri, menahan, mengawal diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Yang dikatakan sabar itu al-habsu, makna tahan diri kita daripada marah ataupun meluahkan suatu perasaan tak puas hati terhadap sesuatu benda yang kita tak suka. Yang disebut dalam kitab-kitab yang lain, kata dia, hakikat sabar itu apa dia? Di dalam Darus Samin dia sebut menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang dibenci yang datang kedatangannya itu. Yang dikatakan sabar tadi ini tahan nafsu daripada marah. Daripada marah itu dengan lidah, mulut, perkataan, makian, cacian dan sebagainya, ataupun dengan perbuatan tangan, kaki. Apabila berlaku sesuatu perkara yang kita tak suka, mana menimpa, mengena ke atas kita akan sesuatu benda yang kita tak suka, atau menahan nafsu daripada marah atas sesuatu yang disukainya yang mencerai akan dia, ataupun menahan, mengawal diri daripada marah, sama ada dengan lidah, tangan, kaki dan juga perbuatan-perbuatan yang lain. Apabila ada sesuatu benda yang kita sayang, yang kita suka, diambil ataupun berpisah dengan kita, bercerai dengan kita. Dan kata dalam kitab tersebut, sabar atas kesusahan itu, sabar atas kesusahan meninggalkan yang haram itu adalah fardu, suatu kewajiban. Nak meninggalkan perkara yang haram yang Allah tak beri, mana perlu ada kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, dia tak boleh tahan, maka pada ketika itu dia akan langgar segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar pada melakukan perkara-perkara yang sunnah itu adalah hukum dia sunnah. Sabar melakukan kewajiban itu, hukum dia wajib. Sabar meninggalkan yang haram itu pun adalah fardu yang wajib. Tapi sabar melakukan perkara yang sunnah. Bukan senang nak buat benda sunat ni lepas semayang, nak kena semayang lagi. Kalau orang yang tak sabar, dia pakai ni sudah wajib, cukup lah. Kalau orang yang sabar, dia teruskan dengan semayang sunatnya dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Baik. Dan menahan lidah daripada mengadu-ngadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh dia bawa dalam kitab lain, apabila seseorang itu ditimpa bala dengan kematian orang yang disayanginya, lalu dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam kisah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Apabila Nabi Allah Yaqub alaihi salam kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, suatu perancangan yang dilakukan oleh adik-adik Nabi Allah Yusuf sendiri untuk membunuh Nabi Allah Yusuf alaihi salam.
Apabila Nabi Allah Yaqub alaihi salam sedih di atas kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk tempoh yang sekian lama, apa yang Nabi Allah Yusuf kata? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadu segala kesedihan dan kedukaan hati aku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takkan mengadu kepada orang lain, aku takkan mengadu kepada makhluk, aku takkan mengadu kepada hamba manusia, tapi aku hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia di sini sabak ni apa dia? Kalau kita nak mengadu pun mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mengadu, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita menghadapi ujian yang Allah timpakan kepada kita. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, Imam Ghazali kata apa? Bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Intaha, kata dia. Maknanya yang membangkitkan akan agama apa dia? Akal kita. Mana akal kita kena berfikir, jangan kita mengikut kehendak hawa nafsu. Bila berlaku benda yang tak kena dengan nafsu kita, memanglah ikut nafsu ni, nak marah, nak pukul, nak godam, nak tampak, nak sepak, nak sepak dan sebagainya. Tapi akal kita perlu berfikir apakah patut kita bertindak dengan tindakan yang sedemikian. Karena apa yang berlaku itu kadang-kadang bukan kehendak dia, kadang-kadang berlaku dengan bukan di luar daripada kehendak dia, bukan dia sengaja pun. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita ni tak tahan sabar, maka pada ketika itu kita mengeluarkan kata-kata yang boleh menyebabkan kecil hati dia. Kadang-kadang kita bertindak memukul dia dan sebagainya. Maka pada ketika itu kata Imam Al-Ghazali apa dia? Yang dikatakan sabar ni makna akal kita boleh kawal nafsu kita. Bila kita nak buat satu tindakan, kita berfikir terlebih dahulu adakah tindakan ini patut ataupun tidak. Intaha, habis di situ kata-kata Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawan keduanya. Kerana dalam diri manusia ni ada dua unsur yang sentiasa bercanggah, berlawan di antara satu sama lain. Yang pertamanya akal kita, yang Allah beri kepada kita untuk membezakan antara yang baik dengan antara yang buruk, untuk membezakan di antara yang halal dengan yang haram, untuk membezakan di antara perintah Allah dengan larangan Allah, ya, dan segala yang membangkit akan dia. Mana akal kita ni. Dan kedua apa dia? Yang keduanya syahwat ataupun nafsu dan segala yang menyerunya. Maka jika menang yang menyeru agama, nescaya telah hasillah pangkat sabar. Apabila pada ketika itu akal kita mampu digunakan dengan sebaik mungkin. Bila berlaku satu-satu benda, nak marah, kadang-kadang ya kita bersiang-siang ikan menung dah, menung mahal ni kilo 3-14 ringgit. Bersiang elok dapur atas meja, tengok-tengok kucing curi seekor. Kebetulan sebelah kat menung tu ada lesung batu, ambil lesung batu, ponggai kucing tu, dan remen muka kucing tu. Patut ke tak patut kita buat lebih tahu tu? Kerana sekong ikan termenung je kan, ya lah mahal pun mahal lah, sekong bagilah kat dia, boleh pahala kat kita. Patut ke tak patut? Kalau akal kita tadi tak ada fikir panjang, kita buat lah. Kita buat dah lebih daripada tu. Pisau pun kita tengah lung dia, biar mampu buang kucing ni. Mangsa menatang, memang datang suruh kucing, marah dengan mulut, dengan apa, dengan tindakan. Tapi kalau akal kita berfikir lebih daripada tu, ingat apa yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Kalau kita tanam pokok di luar rumah, kemudian pokok tadi berbuah, kemudian mari menatang burung makan dan sebagainya, tetap dicatatkan pahala oleh Allah, pahala sedekah dalam akaun kita. Walaupun burung mai makan, walaupun menatang mai makan, buah yang kita tanam tu kita tak makan, tapi dimakan oleh binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ni, tetap dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Apatah lagi kalau binatang yang makan, yang memerlukan makanan, kita beri kepada dia, maknanya akan dicatatkan pahala sedekah di sisi Allah untuk kita tadi ni. Makna pada ketika itu akal perlu bertindak lebih. Tapi kalau nafsu syahwat mengatasi segala-galanya, maka dia akan buat tindakan yang di luar daripada batasan. Kadang-kadang bapa sanggup bunuh anak, suami sanggup pukul isteri. Dan baca dalam Sahabat, minggu sudah kah suami jerat tengkuk isteri dia pasal apa? Minta duit 100 pasal tak bagi. Tak sabarlah. Dan suami tak boleh berfikir dengan mengikut fikiran yang sepatutnya. Nafsu mengatasi segala-galanya, kata dia di sini. Kemudian kata dia,
Maka jika menang yang menyeru agama, apa dia? Akal kita. Mana akal kita mengatasi nafsu. Nescaya telah hasillah pangkat sabar. Pada ketika itu kita akan jadi orang yang sabar, yang berfikiran waras pada melakukan tindakan. Dan bermula sabar itu fardu, yakni kewajipan, fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Kesabaran itu wajib atas tiap-tiap seseorang yang mukallaf, yang telah sampai seruan taklif dia. Sama ada sabar atas mengerjakan ketaatan yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. Sabar yang wajib ni pada apa? Sabar pada melakukan kewajipan. Sembahyang 5 waktu kena ada kesabaran. Tak sabar dia tak sembahyang. Sabar meninggalkan maksiat perlu kepada kesabaran. Sabar menghadapi ujian bala daripada Allah perlu kepada kesabaran. Ini wajib atas tiap-tiap seseorang, fardu ain, makna atas tiap-tiap individu wajib dia bersabar menghadapi 3 perkara ni. Sabar melakukan ketaatan, kewajipan apa yang Allah perintah. Sabar meninggalkan maksiat, sebab nak meninggalkan maksiat pun perlu ada kesabaran, kekuatan iman untuk meninggalkan maksiat tersebut. Dan juga sabar menghadapi ujian bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunnah. Kalau ibadah tu ibadah sunnah, lebih lagi lah juga perlu kepada kesabaran. Tapi apakah wajib juga? Kata dia, adapun sabar atas mengerjakan ibadah yang sunnah, puasa sunnah, sembahyang sunnah dan sebagainya. Dan sabar atas meninggalkan yang makruh, boleh, cuma makruh. Dan yang harus, maka iaitu sunnah, bukan wajib. Sabar meninggalkan, melakukan perkara yang sunnah, sabar meninggalkan yang makruh dan yang harus adalah hukumnya sunnah, mana bukan wajib. Sebab nak buat ibadah ni perlu kepada kesabaran. Kalau tak ada sabar, kita takkan buat dengan sempurna mungkin. Allahu Akbar, iftitah tak payahlah sunat je. Untuk baca Fatihah, baca Fatihah, surah tak payahlah sunat dah. Mana dia tak sabar? Dia kira nak perhabis awal. Tapi kalau orang yang sabar sembahyang, dia dalam keadaan sembahyang pun, dia buat habis segala hak sunatnya, baca apa panjang tak lagi, sembahyang pun dia boleh duduk atas tikam jadah, dia boleh wirid, doa dan sebagainya. Kalau ada sabar, Assalamualaikum warahmatullahi, lempak jadah begitu ya, bangkit, jom kita dah. Kita cukup dah, selesai dah sembahyang. Orang tahu sekadar melepaskan batu di tangga aja. Orang tekad tu je ibadah dia. Mana tidak ada kesabaran untuk dia tunggu lebih lama. Pasal dia berasa benda tu menyusahkan dia kadang-kadang. Baik, sebab tu perlu kepada kesabaran. Baik. Kemudian kata dia, demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalimi akan dikau, maka iaitu sunnah jua. Mana orang buat kepada kita, kita boleh balas balik. Tapi balas takat mana? Takat hak dia buat pada kita tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Sabar tu boleh balas, tapi kalau kita sabar itu lebih baik. Sebagaimana berlaku dalam peristiwa peperangan Uhud, yang memperlihatkan kepada kita dalam sejarah diceritakan bagaimana tentera Islam pada awalnya menang, kemudian diuji dengan kekalahan, dan hampir 70 orang daripada kalangan muslimin yang syahid dalam peperangan Uhud, yang kebanyakan mayat mereka dipotong, hidung dibelah dan sebagainya. Makna dicacatkan anggota-anggota tubuh badan mereka. Termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, yang dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Bila Nabi SAW melihat keadaan jenazah ataupun mayat Sayyidina Hamzah, Nabi kata apa? Demi Allah, kalau seandainya aku berjumpa dengan orang yang melakukan perkara ini, makna dalam peperangan yang akan datang, aku akan balas lebih daripada ni. Aku akan balas lebih daripada apa yang telah dia buat kepada Hamzah. Sehingga Nabi hampir-hampir tak kenal itu adalah Hamzah, bapa saudara Nabi. Kenapa? Hidung dia dirompongkan dan sebagainya, dada dibelah dan sebagainya. Hampir Nabi tak kenal wajah Sayyidina Hamzah. Kemudian turun ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin, dalam surah An-Nahl. Allah kata apa? Wa in 'aqabtum, kalau kamu nak balas kejahatan orang kepada kamu, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, maka berilah balasan yang setimpal dengan dia. Kalau dia tampak kita sekali, kita tampak sekali sudah. Jangan pula kita lebih, dia pukul sekali, kita pergi pukul 10 kali, mahal lebih, tak boleh. Fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, setakat mana apa yang dia buat kepada kamu, makna
setimpal apa yang dia buat kepada kamu. Boleh, mana boleh. Tapi kalau kita sabar, wala in sabartum, tapi kalau kamu sabar, kamu tak balas apa yang dia buat kepada kamu, serah kepada Allah ataupun beri kemaafan kepada dia, la huwa khairul lisabirin, itulah yang terbaik bagi mereka-mereka yang sabar menghadapi menghadapi kezaliman dan juga apa yang orang buat kepada dia. Sebab tu kata dia di sini, demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti dan yang menzalimi akan dikau, maka iaitu sunnah jua. Hukum dia sunnah, mana kita sabar. Bukan wajib sabar, nak balas boleh, tapi sabar tu sunnah. Tetapi pahalanya sangat besar. Kalau kita sabar, tak apalah, anak buat aku buat lah, tak apa, sabar. Kita tak balas, sabar je. Tetapi pahalanya sangat besar. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Tapi kalau sekiranya kamu sabar, sesungguhnya kesabaran kamu menghadapi perbuatan zalim dia terhadap kamu itu adalah terlebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia biasanya berlaku ni, dia balas lebih daripada tu lagi. Tapi kalau dia boleh sabar, dia boleh balas, tapi balas takat mana yang orang buat kepada dia patut badan. Tapi kalau dia sabar, maka kesabaran itu dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ni semua Allah janji untuk orang-orang yang sabar ni. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya sahaja disempurnakan akan sekalian yang sabar akan pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira banyaknya. Makna sesungguhnya disempurnakan, dibayar, diberi, dibalas pahala kepada orang-orang yang sabar ini dengan ganjaran yang tidak terkira banyaknya. Mana tak terhitung banyaknya. Mana banyak? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kejahatan, sabar pada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar, yang tiada menghimpun ia Allah akan pahala, akan kebaikan itu bagi yang lain daripada mereka itu. Maknanya Allah janji kebaikan untuk orang-orang yang sabar ni, yang mana kebaikan pahala tu Allah tak janji kepada golongan-golongan lain. Untuk golongan yang sabar ni Allah janji ganjaran ataupun kebaikan yang banyak yang Allah tak janjikan untuk golongan-golongan yang lain. Pasal apa? Pasal tak ramai yang boleh sabar. Seperti mengampuni dosa. Yang pertamanya apa dia? Di antara kebaikan yang Allah janji kepada untuk orang yang sabar, diampunkan dosanya. Dan rahmat, Allah beri rahmat, kasih sayang kepadanya. Dan pahala, Allah beri pahala. Dan jadi ikutan, yakni orang ikut dia, yakni menjadi ikutan contoh kepada manusia. Dan juga pertolongan, Allah janjikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Makna pertolongan Allah akan sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sabar tadi ni. Baik. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, bermula mereka itu, siapa dia mereka itu? Sekalian hamba-hamba yang sabar itu, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kejahatan maksiat, sabar menghadapi ujian daripada Allah. Bermula mereka itu, Allah janji apa? Atas mereka itu ampun dari Tuhan mereka itu dan nikmat. Allah janji, Allah beri kepada mereka itu ampun, makna keampunan terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah janjikan berbagai nikmat, kesenangan yang Allah akan berikan dunia dan akhirat. Dan mereka itu jua, yakni orang-orang yang sabar inilah yang mendapat petunjuk kepada yang betul. Allah beri petunjuk kepada jalan yang betul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang Allah redai. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar dalam kehidupan dia terhadap apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah, wasbiru, bersabarlah kamu. Mana perintah tu Allah suruh kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan sabar oleh kamu semua, kerana bahawasanya Allah serta sekalian orang yang sabar, yakni pertolongan daripada Allah sentiasa bersama-sama dengan golongan-golongan yang sabar. Artinya,
menolong ia Allah dan memelihara ia akan mereka itu. Artinya Allah tolong kita dan Allah pelihara kehidupan kita. Bila Allah pelihara kehidupan kita, selamat hidup kita, tuan-tuan. Sebab itulah kita disuruh berdoa kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta Allah pelihara kita. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-afiyah, kesejahteraan ya Allah, di dunia dan juga di akhirat. Sejahtera daripada kehidupan kita, daripada benda-benda yang memberi bahaya kepada kita. Sama ada bahaya itu datang daripada makhluk, daripada manusia, daripada binatang, daripada benda-benda yang kita tak tahu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli ya Allah. Aku mohon kepadamu keampunan daripadamu ya Allah, dan juga afiat, kesejahteraan, mana pemeliharaan. Pemeliharaan pada apa? Pada agama aku. Minta supaya agama kita ni betul, iman kita ni sentiasa berada atas landasan yang betul. Walaupun mari dengan berbagai-berbagai ajaran-ajaran yang sesat, yang boleh menyesatkan kita, kita tak terikut dengan benda ni. Di Lusa 14 hari bulan Februari nak sambutan Valentine's Day dah. Lagi seminggu, tak ada minggu lagi. Nak muda tak ke kita pun sambut sama. Tanpa kita tahu asal usul mai daripada mana Valentine's Day ni. Orang sambut, kita pun sambut. Orang beli bunga, kita pun beli bunga. Orang SMS, kita pun SMS, ucap dan sebagainya. Malah bila kita ucap, kita termasuk sekali lah dalam golongan orang yang meraihkan hari tersebut. Siapa dia Valentine's Day? Bila kita baca dalam sejarah, dia merupakan padri besar yang hidup pada satu zaman raja yang zalim. Nama dia Raja Claudius. Buka tengok dalam sejarah dia, walaupun ada berbagai versi dan sebagainya, tapi Saint Valentine ini padri. Raja Claudius seorang raja yang zalim. Dia memaksa, dia ni jenis nak dia pada zaman dia nak memperteguhkan, memperkukuhkan pasukan tentera yang dia ada. Akhirnya dia paksa golongan-golongan muda di bawah kerajaan dia ni supaya turut sama masuk jadi askar, jadi tentera. Walau bagaimanapun mendapat tentangan daripada golongan-golongan pemuda ni, dia tak mau. Sebab terpaksa meninggalkan rumah tangga mereka, terpaksa meninggalkan kekasih mereka dan sebagainya. Akhirnya dia bantah. Termasuklah yang membantah itu Saint Valentine. Walaupun demikian, akhirnya raja memerintahkan supaya diharamkan perkahwinan di kalangan rakyat dia. Dan apa tak mau jadi askar sangat, lah aku haramkan perkahwinan, tak boleh menikah. Saint Valentine tak setuju. Dia padri, dia ada kerja dia. Akhirnya dia tetap menjalankan tugas dia, mengkahwinkan bagi mana-mana pasangan yang nak menikah secara senyap-senyap. Dan last kali diketahui oleh Raja Claudius, Raja Claudius tangkap, dia bubuh dalam penjara. Pada 14 Februari tahun tersebut, dia dihukum pancung oleh raja tersebut. Jadi orang Kristian menyambut hari tersebut sebagai hari memperingati seorang padri, kematian tragis seorang padri yang dianggap sebagai ikon dalam masyarakat dia. Yang kita lebih sambut, wah, kenal-kenal kita. Kalut kita ni. Ayah puasa pun kita kalut, memang kalut dah. Ayah haji pun kita kalut. Ayah Cina pun kita kalut. Ayah Hindu pun kita kalut. Orang sambut Valentine pun kita kalut. Tak salah. Benda-benda ni semua boleh menjejekkan iman dan juga Islam kita. Fatwa dah keluar mengharamkan keterlibatan umat Islam dalam menyambut hari Valentine sebab dia mengandungi unsur-unsur ritual agama Kristian yang mengagungkan seorang padri yang mati dibunuh pada tahun tersebut. Fatwa dah keluar dan dilihat dalam surah yang selalu kita baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyad din. Jelas kita takkan semua apa yang mereka semua. Mereka pun takkan ibadah macam mana kita ibadah, dan kita takkan beribadah cara apa yang mereka beribadah. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Sebab Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita tak boleh ikut. Dalam bab akidah kita tak ada kompromi, tak ada nak bertolak ansur, tak boleh. Sebab itulah di zaman awal Islam lagi musyrikin Mekah cuba nak memesongkan Nabi. Baiklah Muhammad, kalau kamu nak jalankan kerja dakwah Islam juga buatlah. Cuba kami nak minta lah macam ni, kita gilir-gilir lah. Hari ini kami pakat-pakat pergi sembah Tuhan kamu, esok ramai-ramai kamu pula pakat ikut kami pergi sembah Tuhan kami. Nabi kata tak boleh, tak ada kompromi. Lah tak apalah, kalau tak boleh sehari sama sehari, tak apalah seminggu kami sembah Tuhan kamu, sehari cukuplah kamu sembah Tuhan. Tak boleh. Setahun kami sembah Tuhan kamu, sehari kamu sembah Tuhan kami cukup. Tak boleh, pasal tidak ada kompromi. Tak boleh bertolak ansur dalam bab akidah.
jaga anak-anak kita dan sebagainya. Hari ini mudah kadang-kadang ucapan melalui SMS dan sebagainya, jangan benda-benda ini boleh merosakkan dan juga boleh membawa kepada maksiat. Ingat dalam laporan akhbar beberapa tahun lepas, bila Jabatan Agama buat serbuan dalam satu parti buih sabun yang disertai oleh anak-anak Melayu kita, seorang pun tak pakai baju, sempena dengan menyambut hari Valentine's Day. Ada yang sanggup menggadaikan maruah diri dia, darah dia untuk menyambut hari Valentine's Day. Kononnya nak menunjukkan kasih sayang dan cinta dia kepada kekasih dia. Benda ni merosakkan masyarakat dan juga boleh menggugurkan iman kita. Tiap-tiap tahun kita tu sebut benda ni. Tapi kadang-kadang kita tengok hotel-hotel yang diterajui oleh orang Islam sendiri tu duk promosi je, promosi sempena Valentine's dan sebagainya. Kena faham benda ni boleh merosakkan akidah kita. Jangan terlibat. Baik. Kemudian kata dia, dan firman-Nya firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Artinya, dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami, tak kalah sabar oleh mereka itu. Maknanya Allah jadikan bagi kita ni pengikut-pengikut, ini orang-orang yang mengikuti mereka, contoh ikutan apabila kita sabar dalam kehidupan kita, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan perintah Allah. Nak menegakkan perintah Allah, nak menegakkan sunnah Nabi, nak menjalankan perintah Allah, perlu kepada kesabaran. Sebab pasti akan menghadapi rintangan dan ancaman daripada berbagai pihak, terutamanya musuh-musuh Islam. Dan firman-Nya firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya sahaja disempurnakan akan sekalian yang sabar itu akan pahala mereka dengan ketiadaan dikira-kira. Maknanya siapa yang sabar melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat, derhaka kepada Allah, kemudian sabar menghadapi ujian daripada Allah, Allah kata apa? Kami akan sempurnakan balasan pahala kepada mereka, yang mana pahala itu tidak terkira-kira banyaknya, makna tidak terhitung banyaknya pahala yang akan kami berikan kepada mereka. Sesungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Disebut dalam kitab kita ni bahawasanya kalimah sabar diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada 70 tempat. Setengah riwayat kata qil, lebih daripada 90 tempat dalam kitab Sayyidus Salikin. Dia kata apa? Lebih daripada 90 tempat. Mana sentiasa diulang. Benda ni kalau diulang-ulang selalu, makna benda tu benda penting, benda yang patut diambil perhatian. Sama lah kita kalau kita pesan ke anak-anak kita pun, kadang-kadang kita pesan benda yang sama aja. Hari dia nak pergi sekolah, pesan benda yang sama. Ataupun dia keluar main petang-petang, balik awal, balik sebelum maghrib. Hari kita tak pesan benda yang sama, kita duduk nak apa benda tu kita cukup ambil perhatian, kita cukup ambil berat. Dalam Quran pun Allah ulang kalimah sabar ni setengah kita kata apa? Lebih daripada 90 kali, lebih daripada 70 kali Allah ulang. Nak abad kepada kita sabar ni satu benda yang perlu sangat-sangat kita ambil perhatian dan ada dalam diri kita. Dan sabda Rasulullah SAW, fis sabri ala ma takrahu khair. Nabi kata, ada pada sabar atas barang yang engkau benci itu kebajikan. Malah kita sabar menghadapi benda yang kita tak suka itu pasti ada kebaikan di ujung dia. Lah kita dah lalui benda tu, sabar menghadapi ujian. Macam kita mengaji lah tuan-tuan, Faizal. Tak ada siapa suka Faizal. Nak kena baca buku, nak kena mengapai, tak boleh tidur lewat, nak kena bangkit awal, nak kena pergi tuition, nak kita. Nak kurangkan benda-benda main, nak kurangkan TV memang benda kena dengan nafsu. Nak pergi tuition, kawan-kawan yang boleh duk main apa semua, kita nak kena pergi tuition, nak kena duk selak buku, malam-malam nak kena study, benda ni tak kena dengan nafsu. Tapi sabar menghadapi benda kita tak suka ni lah, akhirnya kebaikan ada di ujung dia, kejayaan. Yang menjadikan kejayaan untuk kita. Begitu jugalah atas dunia pun, sabar menghadapi, melakukan perintah Allah, sembahyang, tutup aurat, taat kepada Allah, taat kepada suami dan sebagainya. Benda-benda ni tak kena dengan nafsu, tapi kena sabar pada benda yang walaupun tak kena pada nafsu kita. Sebab apa? Sebab kebaikan yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti apa dia? Syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sabar bila kita sabar menghadapi benda yang kita tak suka, pasti ada kejayaan, kebaikan di sebalik selepas daripada kesabaran itu. Baik. Dan sabda Nabi Isa alaihi salam kata dia,
bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Nabi Isa kata apa? Kamu tak akan dapat capai matlamat kamu, benda yang kamu nak, apa dia? Kejayaan. Kamu tak akan dapat capai benda yang kamu kasih, apa dia? Contoh kejayaan. Melainkan kamu kena sabar di atas benda yang kamu benci. Benda yang kita benci, apa dia? Hidup bangkit awal, contohnya. Kemudian apa dia? Pergi baca buku untuk periksa, contohnya, untuk mudah kita nampak. Tak ada siapa boleh suka. Kemudian nak kena pergi tuition hari Jumaat, Tuan tak. Benda-benda tak suka. Tapi Nabi Isa kata apa? Kamu tak akan dapat capai kejayaan yang gemilang kalau seandainya kamu tak boleh sabar menghadapi benda yang kamu tak suka. Tapi bila kamu sabar menghadapi benda yang kamu suka, tak suka, benda yang kamu benci, nescaya kamu akan dapat kebaikan di ujungnya nanti. Dan ketahui olehmu bahwasanya sabar itu 3 pangkat, 3 darjat. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru, yakni nafsu, kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Contoh apa dia dibawa sini? Kekuatan apa? Kekuatan untuk buat yang haram dan tinggal yang disuruh. Maknanya dalam diri dia ni, pangkat, bila sampai pangkat ni, dia tak ada masalah dah. Dia tak ada masalah dalam menghadapi benda-benda yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan benda yang haram. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang sabar ni, walaupun benda tu susah, kita nampak macam susah. Saya teringat dalam satu video yang dia hantar, nampak macam satu orang tua di Mekah 30 tahun, 40 tahun dalam keadaan mengesot jalan kaki turun daripada tangga untuk ke masjid semayang berjemaah, dan tak pernah tinggal, tak pernah terlepas semayang jemaah di masjid. Tua dah, umur 70, 80 dah. Bukan senang. Kita hak boleh berjalan nak pergi ke masjid pun payah. Dia mengesot dan tak pernah terlepas takbiratul ihram bersama dengan imam pun di masjid. Sejak berapa tahun? Sejak hampir 40 tahun. Mata tengok payah dah, payah. Tapi Allah beri kepada dia kesenangan, kemudahan, dan dia sabar menghadapi benda tersebut. Tahap kesabaran dia itu tahap yang kita tak boleh nak hadapi. Kita tak boleh nak buat kita ni pun, yang sempurna ni pun. Kita dalam keadaan selesa nak start motor, bukannya je pun start motor naik kereta pergi masjid, kadang-kadang pun tak boleh pergi. Dia dalam keadaan demikian pun boleh pergi. Ni yang kata benda yang payah, tapi bila Allah permudahkan atas seseorang hamba, dia akan jadi mudah. Perlu kepada kesabaran. Makna dia pada ketika itu yang menyeru kepada keinginan, hawa nafsu itu sudah diatasi oleh kesabaran dia tadi ni. Makna nafsu tak boleh mengalahkan dia lagi lah. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Bukan sehari dua kita boleh benda ni. Istiqamah. Istiqamah inilah yang penting. Kadang-kadang orang kawan-kawan kita tengok, walaupun dia sibuk balik lewat, tapi semayang tak apa, tinggal di masjid, maaf di masjid dan sebagainya. Kita tengok syaku pun tak ada kadang-kadang. Nampak dia bagus walaupun, tapi mana Allah bagi. Dan benda tu bukan boleh dalam sekelip mata. Mana perlu kepada mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu apa dia? Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya bahwasanya mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah, yakni beriman, mengesahkan Allah, kemudian melazimkan mereka itu akan taat. Selepas daripada mereka beriman, mereka mengekali mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada ada takut atas mereka itu dan tiada mereka itu duka cita. Golongan yang beriman, lepas daripada dia beriman, dia mengesahkan Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, mana tetap melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat. Golongan yang Allah kata apa? Tidak ada ketakutan ke atas mereka. Mana Allah janji kejayaan, kebaikan di akhirat, wala hum yahzanun, mereka tak akan berduka cita lagi di akhirat nanti. Mana Allah janji kebaikan, Allah janji kebaikan. Ini di antara kelebihan orang yang istiqamah dalam kehidupan dia. Kadang-kadang setengah orang dia panas saja, dia pergi lepas tu dia tinggal. Tak, setengah orang dia boleh maintain, dia boleh istiqamah. Ini hak yang payah ni. Yang Nabi SAW kata kepada seorang sahabat, bila sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan, katakan kepada aku dalam akan satu kata-kata yang aku tak perlu tanya lagi dah orang lain. Kemudian Nabi kata apa? Qala amantu billah. Katakanlah qul amantu billah. Katakanlah bahwasanya aku telah beriman kepada Allah.
Summastaqim, kemudian beristiqamahlah kamu. Mana istiqamah dia pada? Tetaplah kamu melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan tinggal apa yang Allah perintah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. InsyaAllah kejayaanlah yang Allah janjikan untuk kamu. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, orang yang beriman kemudian dia istiqamah dalam kehidupan dia, melakukan ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat. Hak jenis ni Nabi kata kehidupan dia takkan dibimbangi lagi sama ada dunia dan akhirat, dan juga dia takkan berduka cita di akhirat nanti. Mana Allah janjikan kejayaan untuk orang yang istiqamah, sabar dalam kehidupan dia. Dan mereka itu yang diseru, inilah golongan yang diseru oleh Allah sebenarnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai mana-mana ruh yang sentosa, mana orang baik bila nak mati, kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala lagi diredai pada sisi Allah dengan sebab amal engkau. Maknanya Allah kata apa? Irji'i, baliklah kamu kepada Allah, pulanglah kamu kepada Allah, wahai ruh yang mutmainnah, yang sentosa, yang bahagia. Pulanglah kamu bertemu dengan Allah di saat mana kamu redha, kamu pun berpuas hati dengan pahala yang Allah beri kepada kamu. Allah pun redha dengan amalan kamu di atas dunia dulu. Ini seruan bila? Adalah pada ketika dia mati. Mana bila orang ni orang baik, dia nak mati, diseru kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, baliklah kamu bertemu dengan Tuhan kamu Allah dalam keadaan kamu akan redha menerima pahala ganjaran yang Allah beri kepada kamu terhadap apa yang kamu buat atas dunia dulu, dan Allah pun redha dengan amal kamu walaupun sikit, Allah pun tetap redha dengan kamu. Ini seru pada ketika mana? Pada ketika mati. Adapun pada hari kiamat maka diserukan lagi kepada orang-orang ini, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Mana martabat hamba di sisi Allah ni cukup tinggi. Kalau hamba sesama manusia tu hina, hamba manusia menjadi hamba sesama manusia tu hina. Tapi bila kita ni mendapat martabat kedudukan hamba di sisi Allah, kedudukan yang cukup tinggi. Sebab tu Allah kata dalam Quran, subhanallazi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa dia hamba dia? Nabi Muhammad SAW. Allah letak title hamba sebab kedudukan hamba ni cukup mulia di sisi Allah. Yang Allah kata apa kepada orang yang baik atas dunia ni, yang sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Hak Allah suruh dia sabar, junjung walaupun susah, dia tetap laksana. Hak Allah larang walaupun kadang-kadang dia berasa nak buat, tapi dia sabar, cegah diri dia daripada melaksanakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bila Allah timpakan bala ujian, dia sabar menghadapi ujian daripada Allah. Hak jenis lagu ni Allah kata apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, akhirnya masuklah kamu wahai jiwa yang tenang ke dalam syurga aku. Ini balasan untuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah, yaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama dan menang oleh hawa nafsu. Pangkat yang kedua ni yang bawa apa dia? Akal diatasi oleh nafsu. Akal diatasi oleh nafsu. Kadang-kadang akal bangkit dah, bangun kuih 5 dah, boleh buat tahajud dan sebagainya. Nafsu kata bangkit awal lagi lah, subuh 6.20 relax tu, tidak jaga pula 5.30, kan kata bangkit dah 5.30 dah ni, dan sempat buat 3-4 rakaat cukup dah. Nafsu kata 5.30 awal lagi, bangkit awal, tapi yang mengantuk semua, tidak lagi, dah 7 ke 8. Mana pada ketika itu berlawan di antara nafsu dan akal. Kalau kuat akal dia akan bangkit, kalau kuat nafsu pakai kalah betul-betul. Dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Di sini kes yang kedua ni, nafsu mengatasi akal. Nafsu mengatasi akal, akhirnya diri dikuasai oleh syaitan. Sebab syaitan janji di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani, berkatalah iblis kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, dengan sebab apa yang telah engkau sesatkan aku, makna menyebabkan aku ni sesat. La uzayyinan lahum fil ardi, aku bersumpah di hadapanmu ya Allah, aku akan menghiasi kepada anak-anak Adam ni segala maksiat yang dia buat.
Mana bila dia buat maksiat, syaitan akan kata apa? Tak apa, elok ni baguslah, apa peduli. Orang nak kata apa nak buat. Jangan apa tu tak jaga orang lah. Sedangkan perbuatan tu maksiat, berzina dan sebagainya, sehingga dia menampak, sehingga dia tengok benda tu tak ada dosa apa. Syaitan akan kata benda tu bagus, benda tu baik. Dia menghiasi benda yang jahat nampak baik. Wala uwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah di hadapanmu ya Allah, aku akan menyesatkan anak Adam semuanya. Dia takkan masuk neraka seorang-seorang dia, melainkan dia nak teman-teman daripada kalangan manusia ni turut sama-sama dengan dia. Ini sumpah yang dilepaskan ataupun dilafazkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila Allah halau dia daripada syurga. Ini di antara tipu daya dia. Maknanya kita ni bila akal kita diatasi oleh nafsu, makna nafsu mengawal diri kita. Pada ketika itu benda hak jahat pun kita nampak baik. Kita dah tak malu dah untuk melakukan benda-benda maksiat dan sebagainya, benda-benda yang berdosa dan sebagainya. Dan kadang-kadang umur 30 dah keluar daripada rumah pakai luar pendek, dia tak rasa malu. Dia tak rasa malu. Dah kadang-kadang dia tengok kukulan nak segar kita. Kadang-kadang isteri keluar daripada rumah, kepala pun tak tutup. Dia tak rasa segar kuat, dia rasa benda tu biasa bagi dia, nampak dia. Dia hidup dalam suatu dia, maknanya dia kata biasalah, lah zaman lah, biasalah nak melibat orang. Hang tak kata orang sudah lah, dah. Benda-benda tu yang menyebabkan kita ni kadang-kadang terpesong daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kerana dihiasi oleh iblis dan syaitan tadi ni. Baik. Dan mereka yang empunya pangkat ini setengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu supaya la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah kata apa? Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekaliannya. Allah kata apa? Neraka Jahannam ni kami akan sumbat, akan isi bagi penuh oleh siapa? Daripada kalangan jin dan manusia, yang mana mereka ini menjadi orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu mereka, yakni nafsu mengatasi diri mereka. Nafsu mengatasi diri mereka. Ni orang yang nafsu mengatasi diri mereka, Allah kata apa? Golongan ni kami akan umbat masuk dalam api neraka. Sehingga kan yang wajib Allah perintah pun dia tak buat, dia tak sabar. Hak yang haram Allah tak bagi buat pun dia buat, dan sebagainya. Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini dua alamat, dua tanda. Apa dia? Salah satu daripada keduanya bahawa berkata dia, aku ingin taubat tetapi teruzur atasku, maka tiada loba aku padanya. Contohnya bila orang kata awak tak tutup aurat lagi, dia kata tak sampai seru lagi nak pakai tudung, nak tutup aurat dan sebagainya. Nak tunggu seru bila lagi? Perintah wajib tutup aurat ni 1400 tahun dah, 1400 tahun dulu dah. Nak tunggu seru bila? Tak ada seru Dia kata saya kalau pakai pun tak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas wajib, benda perintah daripada Allah. Benda perintah daripada Allah sembahyang apa ni, ikhlas tak ikhlas wajib. Ikhlas tu ajar pelan-pelan mari dalam diri kita. Macam Imam Ghazali kata apa? Aku dulu mula-mula mengaji pun tak ada keikhlasan, tapi akhirnya bila mengaji kenal Allah dan sebagainya, marilah keikhlasan selepas tu. Nak tunggu ikhlas baru nak sembahyang. Jenuh. Umur 80 pun tak ikhlas lagi. Nak tunggu ikhlas baru nak tutup aurat. Bila nak ikhlas? Tak ada. Benda tu perlu kepada tarbiyah. Bila kita mengaji, akhirnya kita akan dapat keikhlasan. Ikhlas, kata ikhlas, perintah Allah wajib tetap kita kena laksanakan. Tak dapat tidak. Baik. Kata dia di sini. Bukan dia tak tahu kata apa dia buat dosa saja. Dia kata dah lah, muda lagi, kita akan nak baca lagi dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. 3 hari lepas dia pergi ziarah isteri sepupu meninggal. Umur baru 42 perempuan. Tak sakit kuat seminggu, 2 sebulan, 2 batuk. Kemudian 4 hari sebelum meninggal masuk kuat ICU pun meninggal. Maknanya kematian ni bila-bila saja boleh datang menjemput kita. Jadi tidak kita mesti bersedia menghadapi saat kita nak dipanggil pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini yang putus asa lagi yang binasa. Ini orang yang jenis ni, orang yang tak mau bertaubat kepada Allah dan sebagainya ni, orang yang rasa dia boleh hidup lama ni, orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Alamat yang kedua bahawa tiada ditinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia tak mau taubat langsung. Ada juga. Dia kata apa? Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia daripada taubatku. Allah ni kan maha pengampun. Allah, kalau aku tak minta taubat, tak minta ampun pun takkanlah menjejaskan Allah.
Takkanlah syurga yang luas tu kerana aku seorang tak boleh masuk kot. Nama cakap tu ingat syurga pak dia ke apa. Maka syurga yang luas itu tiada sempit dia daripada aku, dia kata tu. Takkanlah syurga yang luas yang dia kata apa, yang Allah kata apa, jannatin arduha as-samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Takkanlah aku seorang nak masuk celah, tak boleh kot. Ingat Bah marah ke? Bah marah boleh nak kolek kita penuh ada ambil seorang celik. Tak apa tak apalah tu Bah marah. Ni syurga tak boleh. Jangan tu buat mudah lagu tu. Maknanya kalau orang ni tak taat pada Allah, takkan Allah nak bagi masuk syurga. Yang syurga tu tempat yang mahal harganya. Ini golongan yang kedua yang ditawan oleh kehendak hawa nafsu dia tadi ni. Macam tadi lah jam sambutan tersebut kan. Ada orang dia kata bukan kami tak tahu haram saja dia kami sambut. Bukan kami sambut kerana nak ni dia apa saja je kami SMS je saja kami hantar kad je. Keterlibatan kita tadi ni sama ada dengan kita wish, ucap, maknanya kita pada ketika itu melibatkan diri kita secara tak langsung. Mana pada ketika itu kita dalam keadaan merosakkan iman kita dalam keadaan kita tak sedar. Sebab tu bila orang yang jahil, orang yang dikawal oleh nafsu dia kata tak ada apa benar dia biasa, dia akan anggap lagu tu. Tapi orang yang betul-betul beriman, orang yang mengaji, dia tak mau langsung terlibat dengan benda-benda itu. Saya boleh menjadikan akidah dan juga iman kita tadi ni. Iman kita tadi. Baik. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Orang yang macam ni maknanya hawa nafsu telah mengawal diri dia. Dan tiada memakai dia akan akal dia, tak guna akal dia. Melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya. Dia guna akal untuk apa? Untuk cari jalan bagi menghalalkan tindakan dia sahaja. Ada apa? Kita bukan buat apa pun. Kita cuma ucap. Sama-sama kita tak. Islam tidak melarang kita berkasih sayang, tapi ada batasan, ada cara dia. Bukan dengan menjejaskan iman kita. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Hak golongan kedua tadi binasa. Sebab apa? Sebab nafsu mengatasi akal dia, sehingga kan perintah Allah pun diketepikan, sehingga kan larangan Allah pun dia buat, demi untuk memenuhi kehendak hawa nafsu dia. Pangkat yang pertengahan ini iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Makna di antara akal dengan nafsu dia sentiasa berperang di antara satu sama lain. Akal kata tak boleh, nafsu kata buat bila. Akal kata tak boleh, nafsu kata buat bila. Akal kata tak boleh, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Makna akal dan nafsu sentiasa berperang. Ini golongan kita kebanyakannya ya. Tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal pada ketika itu hasillah oleh sabar. Kadang-kadang menanglah akal. Bila nak buat baik contohnya, akal kata buat, nafsu kata tak payahlah, bagi derma banyak-banyak sangat, simpanlah. Akal kata bagi, banyak lama mana dah tak buat sumbangan. Nafsu kata tak payah, simpan, buat benda lain. Kadang-kadang betul juga simpan, bila tak payah bagilah. Mana menang oleh nafsu kita. Kadang-kadang kita merasa tak apalah, bagilah, nanti Allah bayar pula rezeki kita buat lain. Kita buat habis. Kadang-kadang menang akal kita, kadang-kadang menang nafsu kita. Kita tak istiqamah tadi ni. Dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginan dan yang menyeru kepadanya. Kadang-kadang menang syaitan, kadang-kadang menang akal kita. Lepas tu kadang-kadang kita rasa kita boleh buat amal ibadah dengan tenang. Kadang-kadang nampak kalut, pas semayang pun tak ada nak boleh puas semua dah. Kadang-kadang kita semayang dalam keadaan sempurna, kadang-kadang kita semayang dalam keadaan kelam kabut. Kadang-kadang kita boleh baca Quran, kadang-kadang rasa nak baca tapi tak baca Quran dan sebagainya. Dan pada ketika itu telah luput oleh sabar. Bila kita berjaya buat tu, makna kita ada kesabaran. Kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi bila kadang-kadang kita tak boleh buat tu, hilang sabar kita. Makna kita tak sabar. Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh. Bukan dia tak berusaha, tapi kadang-kadang tewas. Tapi dia dalam usaha memperbaiki diri dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang Allah kata apa? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Golongan yang ketiga ini yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang celah-celah tu ada juga hak jahat-jahat pun. Kadang-kadang ada juga. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Tapi bila dia buat benda-benda jahat, cepat-cepat dia istighfar kepada Allah, tergelincir dan sebagainya, dia minta ampun daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada dia. Dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini bahawa
meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Tanda dia lagu mana? Kadang-kadang kalau keinginan hawa nafsu itu yang tak kuat sangat, dia bolehlah tinggal, tak apa. Makna pada ketika itu menang akal dia. Tapi kalau mari keinginan-keinginan yang agak kuat, yang memang itu selera dia, dia tak boleh lawan lah. Kadang-kadang dia ketepikan benda-benda yang wajib tadi. Tu tengok bola akhirnya dia kata Ismail tadi pun tak semayang lagi ni. Tak ada ni tempat kalau Ismail itu akhirnya kerana bola, kerana apa, habis semayang balik, kerana Nabi tengok apa semua. Kadang-kadang menyebabkan kita tinggal benda wajib ni. Kadang-kadang dia terbabat, kadang-kadang dia nampak semangat buat ibadat, dia semangat sungguh. Dan yang terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa, tiada pada setengah masa yang lain. Dan ia sentiasa duka cita atas lemahnya itu. Kadang-kadang bila dia tak boleh buat benda-benda baik, dia bahasa Allahu Akbar, aku ni manalah keadaan. Bukan dia tak hisap, dia hisap diri dia, dan dia bertaubat kepada Allah. Jenis ni mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada dia. Dan berkekalanlah ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Perang yang lebih besar apa dia? Iaitulah berperang melawan kehendak hawa nafsu kita. Bak hari-hari kita berperang dengan dia. Dia tu ajak kita buat benda jahat. Akal kita fikir tengok benda ni betul ke tak betul. Tak betul kita tak boleh buat. Pada ketika itu peperangan melawan hawa nafsu ini berjalan sentiasa. Sebab itulah Ibnu Abbas menyebut kepada kita, as-sabru fil Qur'ani ala thalathati awjuh. Kesabaran yang disebut dalam Quran ni ada 3 kategori. Sabrun ala ada'il fara'idillah. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah perintah kepada kita. Nak semayang kena ada sabar, nak puasa lebih-lebih kena sabar, nak buat haji lebih-lebih lagi kena ada kesabaran. Kemudian dia kata walahu 300 darajah. 300 darajah. Bagi sabar melaksanakan perintah Allah ini ada 300 darjat pangkat kedudukan. Kemudian sabrun ala maharimillah. Sabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah pun kena ada kesabaran. Kalau dia tak sabar, dia akan rendah buat ibadahnya. Mana kesabaran dalam meninggalkan perkara yang ditegak pun perlu kepada kesabaran. Kemudian wasabrun fil musibati inda sadamatil ula. Yang ketiganya sabar. Yang ketiga kata Abdullah bin Abbas, sabar menghadapi bala dan juga ujian daripada Allah bila ketika bala itu menimpa ke atas kita pada permulaannya. As-sadamatil ula. Mana bila kita diuji dengan benda tu. Tadi saya sempat baca dalam Faham Tahmid, seorang ibu diuji dengan kematian anak kembar dia 2 orang sekaligus kan. 2 orang sekaligus kehilangan anak kembar. Tak baca tajuk saya Allah Allah. Maknanya satu benda yang sangat-sangat menguji keimanan dia. Kalau pada ketika itu dia sabar, riak tu biasalah, tapi jangan meraung-raung, jangan ya Allah apa saya ya Allah aku ya Allah, jangan sampai pangkat lagu tu. Itu meratapi kematian itu termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Orang wajib ilah dulu dia koyak baju dia, kait tinggal dia jerit, dia guling tak tanah dan sebagainya. Ini tak boleh. Tapi bila dia sabar pada ketika itu indas sadamatil ula, pada saat dia menerima perkhabaran yang tidak baik, saat itu dia sabar, ganjarannya cukup besar sehingga kata Abdullah bin Abbas ada 900 darjat di sisi Allah yang Allah akan beri kepada dia kalau dia sabar menghadapi ujian tersebut. Kalau setahun dah tu dah jadilah, meninggal setahun dah dia kata makcik sabar lah. Padahal masa mula-mula mati lu bulin sekali juga. Bila setahun dah baru nak sabar dia jadi. Dia nak hak nilai hak paling mahal itu indas sadamatil ula. Bila terima benda tu, terima dalam keadaan kesabaran. Ingat ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu mana 3 kategori kesabaran yang perlu ada kehidupan kita. Pun ulama kata apa, sabar ni pun bila melakukan ketaatan kena ada 3 pula. Kemudian mula-mula sabar masa nak buat. Sebelum kita buat, sebelum kita semayang kena ada kesabaran. Nak bersiap semayangnya, nak biar semayangnya, nak tinggal kerja buat kita hak lainnya apa semua. Kemudian dalam semayang, ketika semayang pun kena ada kesabaran. Mana buat hak rukunnya, buat hak sunnahnya, buat dalam keadaan sempurna semayang kita. Kalau tak sabar, dia buat lebih kurang lah. Rokok pun macam ayam pagut, kemudian sujud pun macam ayam patuk dan sebagainya. Tak ada komak ni nafas. Sebab saya tak sabar nak boleh. Kemudian lepas daripada sabar, lepas daripada kita buat tersebut pun kena sabar juga. Tak usahlah hidup cerita kawan dan sebagainya. Aku
mayang tadi aku buat mayang sunat kau semua. Bila cerita kat orang malam boleh lah mayang 4 rakaat baca Quran boleh 2 juta. Yang cerita kat orang benda-benda tu boleh menyebabkan riak. Akhirnya rosak binasa habis amal kita. Mana sabar sebelum daripada kita buat, sabar masa kita buat, selepas kita buat pun kena sabar. Jangan duk buka mulut bila cerita kat orang yang boleh kadang-kadang menyebabkan hilang pahala amalan kita tadi ni. Baik. Kita kena berhenti di situ, tajuk kita sambung. Sambungan dia agak panjang. Tanda di situ insya-Allah kita akan sambut. Dan diketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Mana sabar ni bila perlu, bila sepanjang masa 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, sepanjang hidup kita dalam diri kita ni kena ada kesabaran. Sebab apa? Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang kita menerima benda yang kita suka, kadang-kadang kita terima benda yang kita tak suka. Perlu kepada kesabaran ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu waj'alna warzuqna tilawatahu wa ana al-layli wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.